Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa azzakum billahil ghurur. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati pengerusi surau At-Taqwa Encik Razak, yang saya hormati Tuan Imam, keseluruhan ahli jawatan kuasa, pegawai syarak pihak pengurusan surau, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Sihat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Makcik sihat ya? Alhamdulillah. Saya ingat 2 tahun dah saya tak hadir ke surau At-Taqwa. Kali terakhir bila, berapa hari bulan? Saya ingat surau ni kali ketiga saya hadir kan? Kali ketiga lah seingat saya. Kalau tuan-tuan tak ingat, maknanya tuan-tuan yang tak datang. Yang saya ingat, saya datang 3 kali, ni kali yang ketiga. Alhamdulillah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut perancangan asal bincang dengan Cik Razak tu, saya sepatutnya 16 hari bulan saya minta awalkan pada 8 hari bulan, sebab ada pertembungan jadual yang dah confirm lama, jadi saya tak teringat. Jadi saya tukar ke minggu ini, dan Alhamdulillah walaupun hari ini bergegas-gegas sikit lah. Daripada tengah hari tadi pukul 12.30 saya daripada Kuching, saya naik fly pergi ke JB. Sampai JB tadi pukul 3 lebih. Daripada JB tadi terus bergerak pergi ke sinilah, sampai ke sini. Alhamdulillah, tak maaf terlewat sikit tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, jadi malam ni pukul 11.30 nak gerak pergi ke Kedah pula. Utara selatan, pusing, pening paling. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat malam ni canggih sikit tuan-tuan, ada 3 kamera. Sebab hari tu 1 je kamera, lepas tu ada asap kat tengah ni kalau tak silap saya. Mana asap Covid tu hilang habis. Kan ada asap batang kan kat tengah ni. Seingat saya lah, tu asap Covid dipanggil. Saya ceramah dekat kampung-kampung, dia orang tak pandai sebut sanitizer, dia tak pandai, dia panggil air Covid. Kita kalau nak bersih ustaz kena basuh dengan air Covid. Dia kata apa benda air Covid? Rupanya sanitizer. Rupa orang pandai temu pandai sebut lah. Ada orang belah-belah kampung tu, dia panggil air Covid. Lantok ke dia tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini Allah Ta'ala izinkan saya dan Allah Ta'ala izinkan tuan-tuan,
Kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini dengan cukup indah, cukup baik. Cuaca pun bagus pada malam ini. Yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah dunia sementara adalah akhirat selama-lamanya. Benarlah tuan-tuan, hidup ni kita ni bukan kata dunia sementara. Kita ni pun tak tahu bila kita nak pergi. Saya ingat waktu perjumpaan kita kali yang kedua, saya pernah menyebutkan tentang perpindahan terhadap 5 fasa alam tu. Ingat lagi tak? Mana tuan-tuan? 5 fasa dulu, ingat tak? Dulu kita hidup di alam roh. Daripada alam roh kita berpindah kepada alam rahim. Daripada alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Alam dunia ni lah yang kita tak tahu bila kita nak pergi. Betul tak? Ada orang minta mati, tak mati-mati. Ada orang minta panjang umur, esok mati. Kita tak tahu bila kita akan pergi. Antara suami dengan isteri kita pun tak tahu bila isteri kita pergi dulu. Ibu-ibu pun tak tahu bila suami jalan dulu. Kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, siapa tuan-tuan nak jalan dulu? Suami ke isteri? Tanya isteri lah, ibu nak siapa pergi dulu ibu? Suami ke isteri? Muncung banyak. Orang sebelah dia tu, ayah-ayah siapa nak jalan dulu? Sehidup macam takut dia jawab. Sejak kes-kes Alif Tega ni tuan-tuan ni macam-macam. Minyak masak Alif pun kena marah sekarang. Jangan main-main tuan-tuan. Kita nak sama-sama mati makcik kan? Kita nak mati sama-sama. Mujur kalau mati sama-sama. Jadi kita tak tahu siapa mati. Tak kisah siapa mati dulu, Do ke Mina ke lantak ke dia ke, siapa mati dulu. Betul tak? Yang penting sebelum mati tu bayar hutang. Itu Piramli dah kabur dah dulu tuan-tuan. Jadi daripada alam dunia kita akan pindah kepada satu alam yang keempat, dipanggil sebagai alam barzakh. Barzakh ni maknanya pendinding. Pendinding ni penghalang. Orang alam barzakh tak boleh suka-suka masuk alam dunia. Orang alam dunia tak boleh suka-suka masuk alam barzakh, sebab dia adalah pemisah. Dan alam barzakh itu kita tak lama. Kemudian malaikat Israfil pun meniup sangkakalanya. Besarnya malaikat Israfil ini tuan-tuan. Kalau kita tengok Israfil, satu hari Nabi tengok malaikat Jibril. Belum cerita Israfil, Jibril alaihissalam. Ada satu riwayat tuan-tuan, bila Nabi melihat wajah Jibril alaihissalam, Nabi terkejut. Nabi kata, wahai Jibril, besarnya kamu. Jibril ni ada 600 sayap. Dia buka satu sayap, dah tutup keseluruhan bumi. Besar tuan-tuan. Kata Nabi kepada Jibril, wahai Jibril, besarnya kamu. Kata Jibril pula kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak besar lagi. Ada lagi malaikat yang lebih besar daripada aku, namanya malaikat Israfil. Dia ada 1200 sayap. Matanya sahaja sebesar planet. Sudah tuan-tuan. Besar. Bila malaikat Israfil, kerjanya tak banyak. 2 je tugas Israfil. Tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala kedua. Sebab itu bila zaman Nabi SAW, bila Nabi melihat Israfil alaihissalam, Israfil pada zaman Nabi, muka dia dah mendongak ke langit, matanya tidak berkelip, dan dalam keadaan mulut dia sedang di-standbykan dengan trompet. Kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri melangkah ke belakang, umpama dah nak meniup trompet. Itu pada zaman Nabi. Agak-agak zaman kini tuan-tuan, Israfil buat apa sekarang? Wallahu a'lam. Sebab itu macam-macam perkara yang berlaku hari ini sedikit demi sedikit merungkaikan kebenaran hadis Nabi SAW, menceritakan tentang kita ini berada satu peredaran. Peredaran itu bukan di akhir zaman, tetapi kita berada di penghujung akhir zaman. Sebab dunia ni tak kekal. Yang kekal ialah kehidupan selepas mati. Itulah kehidupan yang kekal. Kehidupan sekarang ni ada orang umur 60 tahun, ada orang 70 tahun, ada orang 80 tahun. Siapa kat dalam surau ni ada 140? Ada? Tak ada. 100 tahun ada? 100 tahun? Tak ada. 100 tahun pun balik jalan kaki, balik rumah hilang, tak tahu, tak ingat jalan tuan-tuan. Itu 100 tahun dah. Kita ni tuan-tuan 60, 70, lebih-lebih pun 80. Ada ayah-ayah, ibu-ibu yang 80 tahun malam ni? Ada kan? Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah sihat. Kita doakan sihat, diberkati umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala kurniakan umur sebegitu. Subhanallah. Kalau ayah-ayah dekat depan saya umur 80 tahun,
Saya baru umur 33 tahun. 33 maknanya nak hampir kepada 3 kali ganda, nak sama umur 80 lebih tu. Nak ceritakan apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan yang baru 60 jangan rasa lambat lagi nak 80 tu. Lambat lagi 20 tahun lagi boleh relax. Tu yang tak semayang, main dam haji dekat kedai sampai tak semayang, haji naik, semayangnya tidak. Contoh kini tuan-tuan, makan tu dia tuan-tuan. Orang pergi semayang, dia naik haji 4 kali sehari, tak semayang, rugi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak membuka sedikit minda kita. Saya berhajat pada malam ni, terfikir bawa kereta tadi tuan-tuan daripada JB, terfikir saya nak membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Balik nanti ibu ayah boleh cek, boleh simak. Surah Al-Hadid tuan-tuan boleh baca ayat 12 dan tuan-tuan boleh sambung dengan ayat 13. Ayat 13 dan juga ayat 14. 12, 13, 14. Best ayat ni dia cerita pasal apa tuan-tuan? Ayat ini dia ceritakan tentang kedudukan ahli syurga dan kedudukan ahli neraka. Di dalam ayat surah Al-Hadid ayat 12 diceritakan Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa tuan-tuan? Sudah confirm lah dia datang mesti daripada orang Islam. Kita lah mudah-mudahan. Sebab orang Islam dia belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, itulah orang Islam yang terbaik. Kan kita pernah sebut dulu kan, orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau dia orang yang beriman, confirm dia adalah orang Islam yang terbaik. Tentu boleh faham tu. Orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau dia beriman, itulah orang Islam. Boleh? Contohlah yang datang kuliah malam ni, tak semua tidur. Tapi kalau dia tidur, dia ada juga dalam surau ni. Lebih kurang begitulah. Nak ceritakan apa dia tuan-tuan? Orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau dia beriman, sudah tentulah dia adalah orang Islam yang terbaik. Allah Ta'ala menyebutkan, Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuhuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Allah Ta'ala kata, nanti kamu akan tengok pada hari kiamat, engkau akan melihat orang beriman daripada orang lelaki dan juga orang yang beriman. Kita lah, amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan. Betapa nak Allah Ta'ala kata kita di akhirat nanti kita akan jadi orang yang beriman. Siapa dia orang beriman dekat akhirat nanti ibu? Allah Ta'ala kata yas'a nuruhum wajah-wajah mereka cukup bercahaya. Subhanallah. Kita di dunia ni buat macam-macam nak buka nampak glowing. Terah duk pakai pamoga, duk joget depan cermin, ku putih, baru putih. Katanya tuan-tuan. Tak putih-putih juga. Oh, sekarang trend orang viral tuan-tuan. Sekarang trend orang viral, sikit-sikit buat video, sikit-sikit buat video. Ni sekarang kes makcik Komboja pula macam-macam tuan-tuan macam-macam. Sebab apa tuan-tuan? Masing-masing nak bawa, nak up dirinya di dunia hari ni. Kita dekat dunia nak cerahkan kulit. Ibu-ibu nak cerah kulit. Ada orang kata nak hilang muka jerawat, nak kulit licin, duk pakai lidah buaya. Betul tak? Oh, tradisional. Dulu pakai lidah buaya. Kita duk ambil lidah buaya belakang rumah, duk belah-belah tengah, duk ambil lendir tu tepek. Pagi esok pegang je tuan-tuan pipi tu. Oh, licin. Macam-macam. Orang lelaki dia tak heran bab tegang apa kulit-kulit ni, tak ada lah. Nak putih mana? Sebab itu tuan-tuan, kalau nak jual ubat cerah kulit, jangan jual pada orang lelaki, memang tak laku. Mana dia heran? Dia kata, pakcik tak nak pakai ke pencerah kulit? Dia kata, biar kulit hitam jadi hati putih. Orang nak cakap apa tuan-tuan? Orang perempuan jual ubat cerah memang laku. Orang lelaki jual ubat apa laku? Ubat kuat. Betul tuan-tuan. Dia bukan ubat kuat, dia tak kira umur. Umur 70 dia bersusun lagi ubat kuat kat cermin. Cucu dia balik, cucu dia tengok, "Tok, ubat apa dah tok?" Kuat tahan lama. Atuk dia kata tu ubat sakit gigi, jangan sentuh tu. Tu ubat kuat, koleksi ubat kuat.
Lagi Sarawak ada seorang hamba Allah di WhatsApp, Ustaz, kalau boleh carilah gambir-gambir Sarawak apa boleh jual. Saya kata dah apa, tampar gigi katanya. Lantak ke dia, tuan-tuan. Orang lelaki ubat kuat, jangan jual ubat kuat dekat orang perempuan, mana laku. Orang lelaki jual ubat kuat, orang perempuan jual ubat putih. Masing-masing dekat dunia ni, dia nakkan muka dia bercahaya. Tetapi orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi original cahaya kepada dia. Original cahaya bila? Dan dia masukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata tahta, kemudian min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan Allah Ta'ala kata bila wajah mereka bercahaya, dan di sebelah kanan pada hari itu berita gembira untuk ahli-ahli syurga, di bawah-bawah mereka mengalirlah air-air sungai yang mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Kita duduk dalam syurga ni, air sungai mengalir kat bawah. Sebab itu dunia ni kan, tu yang dipanggil dunia ni sementara. Pasal apa tuan-tuan? Kata Nabi, dunia ini adalah penjara bagi orang Islam, bagi orang beriman. Kita ni duduk dalam penjara tuan-tuan. Saya pengalaman masuk penjara dulu tuan-tuan. Ni cerita pengalaman masuk penjara. Bukan saya kes jenayah pun, tak. Pergi ceramah. Saya ceramah tahun ni tuan-tuan, tengah tahun hari tu saya ceramah dekat penjara Sungai Udang. Rupanya banduan kat dalam tu ada 4,000 orang. Ramai, terkejut beruk saya. Saya ingatkan 400, 4,000. Terkejut beruk tuan-tuan. Saya balik rumah cerita kat beruk saya pun terkejut. Dia kata ramai, 4,000 dalam penjara. Sebab itu saya respect siapa yang boleh lari daripada penjara. Saya tabik hormat tuan-tuan. 4 lapis dia boleh hilang, memang power lah. Ayah pin tak lepas, dia lepas tuan-tuan. Ada orang lari daripada penjara, dia power champion. Kan penjara Sungai Udang, saya masuk ikut pintu tengah yang kecil tu. Masuk-masuk kan pintu tu rendah sikit, kena tunduk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tu lokal Ustaz ya. Ustaz simpan semua apa yang ada pada Ustaz simpan. Oi, saya kata nak simpan apa? Apa yang Ustaz ada tu kat badan simpan. Dia kata tak apa, tak ada apa, senjata tak. Ustaz kena ni syarat Ustaz simpan. Saya kata baju seluar. Baju tak bayar, seluar tak bayar. Yang penting ni dompet apa IC. Okey tu lah. Habis tu dia bawa masuk lagi satu lapis pintu, kena berdiri 3 tangga. 3 nak tangga, 1, 2, 3. Duk kepak tangan, duk check lah. Cek lagi tu. Cek, power lah. Dia takut barang senjata ke apa. Jadi cek. Ustaz tak ada apa lah, aku datang ceramah, bukan nak bunuh orang dalam ni. Nak ceramah. Okey, tak apa Ustaz. Tu masuk lagi pintu lapis tebal. Tinggi tuan-tuan. 2 kali ganda tinggi siling surau. Siapa boleh lompat ke champion. Dekat atas pula wire duk gulung lagi kawat. Saya masuk dalam tuan-tuan, saya ceramah dekat dia orang punya surau tu, boleh muat dalam 100-200 orang lebih kurang. Yang 4,000 adalah dalam sel apa semua tu. Yang join ceramah saya ada lebih kurang dalam 200 orang. Adalah dalam 16 orang yang menunggu hukuman mandatory gantung sampai mati, tapi dia orang tak dilepaskan. Tu nak cerita dalam penjara tuan-tuan. Dalam penjara kita tak boleh buat apa. Main WhatsApp pun tak boleh. Mana ada orang penjara main TikTok update dalam Facebook ada. Yang main TikTok update Facebook kita. Tak. Lepas bencin, cucu belikan handphone, installkan TikTok. Start ada TikTok, 4 bulan tak ke masjid hamba Allah tu. Dia turunkan sepeda main. Bini dia sebelah, abang buat apa tu bang? Tengok ceramah. Ustaz Wadi Anwar tengok 3 minit. Ustaz Kazim 3 minit. Abdullah Khairi 3 minit. Ustaz Somad 3 minit. Dia kata patut abang tak ke surau. Baru kamu tahu. Aku kalau pergi ke surau, maghrib sampai isyak sejam, seorang je ustaz dekat surau. Aku duduk kat rumah tengok TikTok, dengar ceramah, sejam tu boleh 15 orang ustaz. Punya halimnya hamba Allah. Dia tarik kali kelima, perempuan pun joget. Sudah tuan-tuan, gelapang ni apa benda pula ni? Ganggu iman. Lepas 2 minit, dia cari balik video tadi. Mana video tadi tengok. Tu jahat tuan-tuan. Kita main TikTok, orang penjara tak boleh update. Tuan-tuan boleh update. Alhamdulillah dapat dengar ceramah malam. Mesti ada yang update malam ni. Alhamdulillah dapat berdapat bersama dengan P.U. Fakrul, dapat bersama dengan jemaah. Tuan-tuan boleh update. Dalam penjara tak boleh. Medi boleh makan Medi. Tak boleh. Dia orang 18 tahun tak boleh makan Medi kalau dia penjara. Tuan-tuan baru sebulan tu pun sebab Israel serang.
Bawa Islam kita sekarang McD juga tuan-tuan kita. KFC kita baru stok makan 2 bulan ni. Dia orang ni tuan-tuan duduk 10 tahun. Sebab itu penjara tak boleh nak buat apa. Sebab itu Nabi kata orang Islam umpama penjara bagi orang Islam. Pasal apa? Kita tak boleh buat sesuka hati kita. Ada benda yang kita tak boleh buat. Betul tak? Sebab dah nama dunia ni sementara. Sabar dulu. Syurga nanti kamu nak buat apa kamu buat. Dunia ni relax dulu makcik. Relax dulu. Ayah sabar dulu. Oi, apa air yang tuan-tuan tak boleh minum tapi tuan-tuan nak rasa sikit tapi haram. Apa dah? Oi, ramai nak minum arak lah. Teringin tapi tak boleh. Islam kata tak boleh. Tuan-tuan pun tak minum. Haram. Jangan risau. Dalam syurga nanti Nabi sebut ada yang mengalir di bawahnya ada sungai susu dan ada sungai yang bernama sungai arak. Arak pun ada dalam syurga. Bukan minum tau, dah nama sungai. Kuat lentang dalam tu. Duk menyelam, tarik lapak, tenggelam tuan-tuan. Oh, mandi arak. Sabar dulu. Sebab itu dunia ni sementara saja. Apa daging yang tuan-tuan rasa macam lembut je daging tu, warna pink-pink duk tergantung. Bila masak rasa macam sedap je tapi haram. Apa dia tuan-tuan? Pig. Oh bagus orang pada temu jawab pig. Daging pig. Orang kandang panggil daging babi je tu. Bab satu macam-macam. Saya ada orang saya ceramah dia tak bagi sebut babi tu. Oh dia kata habis-habis ceramah tu kan, dia sampai kat dalam ruang ni dia kata ustaz, tak maaf ustaz, kalau boleh tu tak payah sebut nama binatang tu dalam masjid. Nampak macam tak beradab. Saya kata abang nak sebut apa bang? Sebut khinzir lah. Oh, saya pun tanya dia khinzir tu apa? Khinzir tu babi lah. Abang sebut boleh? Saya sebut tak boleh. Betul juga dia kata. Sama macam sama dia tuan-tuan. Khinzir tu bahasa Arab, babi bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Orang pada temu panggil pig betul lah. Cuma orang educated cikgu-cikgu panggil bab satu bab satu. Betul kan kami belajar dulu betul. Kan ada bab satu, ada BAB satu. Budak-budak cikgu babi bukan soal apa. Terkejut cikgu tu babi apa pula? Tak, bab satu bukan soal apa. Dia panggil babi bukan soal apa. Tak terkejut hamba Allah tu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, itu ada had. Sebab dunia ini adalah sementara. Dunia itu adalah penjara. Nanti akhirat itulah yang selama-lamanya. Sabar sikit. Dunia ni kita tak boleh pakai sensi bu. Boleh pakai sensi? Suami pergi Itali lah, belikan baju untuk kita, tinggal tali je baju tu. Nak menerai pakai boleh? Boleh pakai dalam rumah. Nak keluar boleh? Oh, jangan buat pasal. Dalam syurga nak pakai apa pakai, tak nak pakai sebab satu orang satu bilik. Jangan risau. Orang terakhir masuk syurga, Nabi kata syurga yang dia dapat, orang terakhir dia keluar daripada neraka, dia masuk syurga. Dia orang terakhir masuk syurga. Syurga yang dia dapat 10 kali ganda luasnya bumi ini. Bayangkan orang terakhir dapat syurga seluas 10 kali ganda luas bumi. Agak-agak kalau kita orang pertengahan yang masuk syurga, betapa besar kita punya syurga tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu Allah Ta'ala berikan gambaran orang-orang yang beriman, wajah mereka bercahaya dan di bawah mereka dikekal dalam syurga. Di bawah mereka mengalirlah sungai-sungai. Best tuan-tuan, rumah atas sungai. Sebab itu orang kampung-kampung dia suka duduk kampung, dengar air berderum jatuh, betul tak? Oh, satu ketenangan jiwa. Dalam syurga tuan-tuan dapat rasai seperti itu. Sebab itu ada satu riwayat, bila orang Islam kita ni tuan-tuan ada cahaya sebesar ibu jari saja. Dia bila dia jalan titian sirat, ibu jarinya sebesar, cahayanya sebesar ibu jari saja dan menyala ibu jari tadi. Menyala. Bila berdiri atas titian sirat, ibu jari dia menyala. Bila menyala dia berjalan. Kemudian padam ibu jari tadi. Kemudian dia diam. Kemudian menyala lagi, dia berjalan lagi. Malam, hilang, dia berhenti. Berjalan, terang, dia berjalan, hilang, dia berhenti. Itulah sekecil-kecil cahaya. Alhamdulillah, ada juga cahaya. Ketahuilah pengakhiratnya dia akan masuk syurga. Alhamdulillah. Ada orang Nabi kata cahayanya setinggi sebesar dia. Tinggi tu
Tinggi cahaya macam tinggi kita tuan-tuan, terang, kita boleh jalan terang, laju di atas titian sirat. Ada Nabi kata, ada yang cahayanya dia punya lebar antara Madinah hingga ke Yaman. Tak tahulah apa amalannya. Mudah-mudahan kita semua dapat cahaya seperti itu. Alhamdulillah. Layak tak? Layak. Saya ceramah bila dekat mana, dekat Perak, saya tanya makcik layak? Layak Ustaz, biar ibu jari tadi pun okey dah, katanya. Tak apalah, ibu jari pun ibu jari lah. Yang penting ada cahaya. Ada cahaya, wajah mereka bercahaya. Kemudian Allah Ta'ala sambung dalam surah Al-Hadid ayat 13. Allah Ta'ala kata, Yawma yakulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-adab. Bila orang-orang yang beriman ini wajah mereka bercahaya, dia masuk syurga, di sebelah kanannya dia masuk syurga, sungai yang mengalir. Kemudian Allah Ta'ala kata, yang kedua, Allah Ta'ala cerita pasal orang munafik. Ni kat dunia kita nak cerita pasal benda ni. Kita bukan cerita pasal orang yang beriman dan orang kafir. Tak, orang kafir tetap kekal dalam neraka. Tapi di antara Islam dan kafir ada satu golongan yang dipanggil sebagai golongan munafik. Adakah golongan munafik ini Islam? Dia orang Islam? Dia orang Islam, tetapi dia munafik. Jadi apakah keadaan orang munafik? Ni bukan cerita orang kafir, orang munafik. Allah Ta'ala kata, maka pada hari itu pula orang munafik daripada lelaki dan perempuan berkata kepada orang beriman. Dia duduk dekat belakang, dia nampak orang beriman jalan, masuk terus dalam syurga. Orang munafik bila dia tengok dekat belakang, dia nampak dekat belakang, dia kata apa tuan-tuan? Tunggulah kami, lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Dia kata tunggulah kami, wahai orang-orang yang bercahaya, tunggulah kami. Orang munafik ni panggil. Kemudian malaikat pun jawab, qila irji'u, pergi balik semula dekat tempat kamu tadi. Malaikat kena marah dengan malaikat. Malaikat panggil balik, kembalilah kepada belakang balik. Jangan dekat dengan mereka, kamu pergilah, tunggulah kami, katanya. Maka kami ingin mengambil cahaya daripadamu. Malaikat pun marah dekat dia, kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena marah dengan malaikat. Balik, pergi cari cahaya sendiri. Lalu di antara mereka ketika itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wara'akum faltamisu nura faduriba bainakum bisuril lahu bab. Kemudian Allah Ta'ala telah membinakan dinding di antara mereka, orang beriman dan juga orang munafik. Allah Ta'ala buat satu dinding, bainahum bisuril lahu bab. Di antara dinding itu pula ada pintu. Allah, tuan-tuan, boleh bayang? Boleh bayang tak? Itu pintu kan? Ini kawasan orang beriman, dinding belakang tu orang munafik, dan Allah Ta'ala sediakan pintu pula. Ada pintu, Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan boleh gambarkan. Yang Quran cerita, batinuhu fihi rahmah. Dan satu belah kanan itu yang dipanggil adalah golongan rahmat. Orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk. Dan di luar sana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min qibalihil adab. Di sebelah belakang itu ialah orang yang kena azab. Maknanya yang ni syurga, yang tu neraka. Jadi orang munafik ni duduk kat mana? Duduk kat neraka. Allah wal'iyadu billah. Pasal apa dia duduk dekat neraka? Allah Ta'ala sambung surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Kemudian orang munafik daripada dinding tadi, dia panggil dekat pintu tadi tu.
Dia kata, wahai orang mukmin, alam nakum ma'akum. Bukankah dulu kita ni geng? Kita ni best friend, mengetih sama-sama petang-petang, lepak pantai, karaoke. Lepas kuliah ingat tak kita mengetih lepas maghrib? Ingat tak? Oh, mungkin. Ni alam nakum ma'akum. Bukankah kita dulu ni kawan? Bukan kita dulu geng lah. Kita pergi kerja sama-sama, balik sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama, pergi masjid sama-sama. Kita buat sama-sama. Kemudian Allah Ta'ala kata, qalu bala. Mereka menjawab. Siapa jawab? Orang beriman di sini jawab, benarlah, memang kita dulu ni kawan. Kita ni dulu kan best friend. Ya betul, kau kata kita dulu geng. Memang kita geng. Walakinnakum, tapi ada satu perkara yang kamu telah buat perkara tersebut sehingga kan mencelakakan diri kamu sendiri, menyebabkan kamu duduk dekat belah sana. Allah tuan-tuan, apa benda yang buat dekat dunia ni sampai duduk dekat belah sana? Allah Ta'ala kata ada 3 perkara. Yang pertama, fatatum anfusakum. Kamu dulu, kata orang beriman, kamu mencelakakan diri kamu. Yang pertama, kamu selalu meletakkan diri kamu dalam keadaan boleh menimbulkan fitnah. Duduk dalam fitnah. Tahu duduk dalam fitnah? Munculkan keraguan kepada orang ramai terhadap diri kita. Boleh pakai jubah, pakai serempan, pakai telekuk, masuk kedai nombor. Tak ke fitnah tu? Pasal apa Kak Leha masuk kedai nombor? Tak tahulah bang. Dia mumpak dengan lelaki dia. Tapi memang nampak, memang sepeci Kak Leha. Dia dengan siapa? Alah, ada lah dengan lelaki dia. Naik motor ke naik motor. Fitnah. Kita pakai kopiah, pakai jubah, lepak belakang ocean. Astagfirullahaladzim, contoh. Dulu terkenal belakang ocean. Undan ramai belakang tu. Buat apa lah belakang seorang pakai serempan, pakai jubah tu. Dia kata, ustaz, nak berdakwah. Nak berdakwah kamu seorang-seorang. Buat apa di situ? Fitnah. Ramai hari ini meletakkan diri dalam keadaan fitnah. Bahaya tuan-tuan. Apatah lagi fitnah terhadap agama. Sekarang ni ajaran sesat banyak lah. Banyak. Maksud ajaran sesat tu pun dah menakutkan. Apa dia ajaran sesat? Makna ajaran sesat apa dia? Siapa boleh jawab makna ajaran sesat? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. 8.20 boleh gerak dah. Tapi rugi, tak ada makan. Ada makan ke Cik Razak malam ni? InsyaAllah ada. Yang penting saya ada, tuan-tuan saya tak tahu. Tapi saya nampak macam ada air oren. Ada lah tu, ada lah, takkan air je kot. Kuang-kuang buah Melaka ada 4 biji tadi dalam bekas saya nampak. Siapa dapat jawab boleh balik, ambil buah Melaka, balik. Tapi isyak dulu. Apa makna ajaran sesat? Ajaran yang tak ikut sunnah. 1 markah. Saya nak 2 markah. Tuan-tuan kena faham ni. Itu sebab penting. Sebab apa? Sebab ajaran sesat ni makin berleluasa dekat masyarakat kita. Jiran sebelah pun ada ajaran sesat. Jubah hitam, serban hitam, celak hitam. Tengok betul tak betul. Tapi tak pernah nampak dia sembahyang. Jumaat dan sembahyang. Apa dia buat tu? Wallahu'alam. Ajaran sesat, ajaran yang didakwa seperti ajaran Islam, tetapi hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Itulah makna ajaran sesat. Nampak macam Islam, tapi sebenarnya bercanggah. Contoh, ayam bin sesat. Lagi hasad anak rimau. Ada terkenal ajaran tu? Ada. Lagi sihak hak organ tu, jenama hak organ. Sihak organ. Sihak orang Jasin ada. Kat Melaka belah-belah San Jasin ada yang terlibat dengan sihak. Astagfirullahalazim. Lagi apa dia tuan-tuan? Apa dia ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia
Tak payah semayang, hanya zikir. Ada ustaz-ustaz main datang kuliah dekat tempat tuan-tuan. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sempat solat, tak apa, tuan-tuan zikir je 1000 kali, InsyaAllah tu dah menggantikan solat. Confirm sesat. Ataupun ustaz tu main datang kuliah, dia kata dekat tuan-tuan, baru saya sebut kuih Melaka sampai dah. Sungguh tuan-tuan belah lelaki ada tak? Ada nak belah perempuan. Orang lelaki nak kuih Melaka lah. Baik tuan-tuan, contoh dah, ciri-ciri dah. Tak payah semayang, hanya berzikir. Menganggap gurunya itu Imam Mahdi, confirm sesat. Aku ada belajar dengan satu orang ustaz di orang mana? Saya tanya, tapi aku yakin mengikut hadis Nabi, dengan dahi dia luas, kening dia hitam, aku rasa tok guru aku confirm Imam Mahdi. Sudah. Tok guru kamu asal mana? Padang Temu. Astagfirullahaladzim. Imam Mahdi di Arab tuan-tuan. Yang kedua lahir ke Arab. Tengok Padang Temu pun ganjil dah nama tempat kelahiran Imam Mahdi tu. Yang kedua, Imam Mahdi boleh dia akan berbahasa Arab. Ni orang Melaka. Orang Melaka tak ada. Lagi apa lagi ajaran sesat? Dia menganggap dia berkawan dengan Jibril. Malam tadi aku duduk lipat-lipat, Jibril tegur aku, ombud. Jibril kata apa? Tak, dia ajak lipat minum lah. Confirm sesat tuan-tuan. Jibril lipat minum. Tu dia siapa Jibril lah lipat minum tuan-tuan. Tu ajaran sesat. Ajaran-ajaran ni tuan-tuan bahaya. Baik tuan-tuan, jangan letakkan diri kita dalam keadaan fitnah. Kita duduk dalam orang awam yang biasa. Tuan-tuan pakai jubah yang biasa. Jangan keterlaluan. Sebab apa? Akan menimbulkan fitnah. Tak? Buat biasa saja. Buat biasa. Kadang-kadang orang alim ni pun, pakaian ni pun tak berapa alim sangat. Ada. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala hantar seseorang yang alim, dia tak ada pakai jubah, sorban, pasal 3 lapis. Tak. Kadang-kadang dia simple je. Wali Allah. Pernah dengar Allah Yarham Tok Guru Pak Sumit di Kedah? Ada pakai serban, ada pakai jubah, tak ada pakai jubah Melayu, pakai plekat. Tapi wali Allah, dia seorang wali Allah. Tengok Allah Ta'ala hantar, dia orang yang biasa. Pakaiannya biasa, tapi orangnya luar biasa. Baik tuan-tuan, kita jangan letakkan diri kita dalam keadaan fitnah. Tengok tak ada orang dekat surau Taqwa, dia berhenti motor, dia duduk seorang-seorang, duduk kat luar. Orang di dalam tempat aku lah, dia duduk kat surau. Sebelah tu pula tabung surau. Dia lalu pukul 8 muka dia ada, pukul 10 muka dia ada. Dia buat tak tahu je tuan-tuan. Orang pun syak dekat dia, sebab dia telah meletakkan dirinya dalam keadaan fitnah. Jauhkan benda ni. Kemudian Allah Ta'ala kata yang kedua, Allah Ta'ala kata, wa tarabbastum wartabtum. Tarabbus ni apa tuan-tuan? Tarabbus ni, dia ni angan-angan kosong. Terlalu nak berangan-angan kosong. Kadang-kadang umur 70 nak berangan jadi jutawan. Allah, tak payahlah ibu. Nak jadi jutawan ke ibu lagi? Tak payahlah. Jadi jutawan akhirat. Tapi kalau dia jadi jutawan, orang kaya, tapi dia dermawan, bagus. Betul tak? Saya matlamat saya ustaz, saya nak jadi jutawan, saya nak jadi orang kaya ustaz. Saya nak bantu semua orang susah dekat kampung saya. Saya nak memartabatkan karamah insan ni. Bagus. Sebab apa? Hajat dia nak jadi orang kaya, dia nak tolong orang. Kita tengok dia kaya. Pasal apa kita minta tak kaya-kaya sekarang? Daripada zaman muda dulu kita minta nak kaya, betul tak? Pasal apa tak kaya? Allah Ta'ala tahu, kalau aku berikan kamu kaya, takut-takut kamu lupa akan aku. Tu sebab aku tak jadikan kamu terlalu kaya. Aku bagikan kamu kecukupan, cukup. Betul tak? Orang lain ada kereta, kita pun ada kereta. Cuma jangan banding kereta kita dengan kereta orang je lah. Tu je lah. Betul tak? Kereta paling canggih apa sekarang? Apa kereta paling canggih? Tesla. Saya bulan lepas, saudara saya bagi pinjam. Tu pun saya anggap canggih dah. X90 Proton lah. Sedap.
ayat 90, beli sebiji. Bercakap-cakap kereta tu. Proton open the sunroof, dia buka sunroof sendiri. Proton open the window, buka. Proton I'm hot, dia kuatkan ikut. I'm cold, dia panaskan balik. I'm hot, dia sejukkan balik. I'm cold, dia kata kau nak sejuk ke kau nak panas dah. Oh, bercakap-cakap tak bosan. Belilah sebiji ibu. Tapi ada lagi canggih, namanya Tesla. Tak payah drive, duduk belakang, set dekat GPS, nak pergi ke mana? Sungai Besi KL. Tekan lah Sungai Besi KL. Kereta nak melintas, dia boleh detect. Ada apa dekat depan, dia boleh slow. Emergency brake, dia brake sendiri. Oh, dahsyat tuan-tuan. Tu namanya Tesla. Tak kisah, duduk je belakang. Beli duduk belakang, tekan tap. Tuan-tuan bayang, lembu nak lintas, kereta tu boleh agak tau. Belum lagi kau nak lintas. Dia kalau nak lintas, dia boleh brake sendiri. Canggih tak canggih Tesla ni. Tuan-tuan naik daripada surau At-Taqwa ni, tuan-tuan naik sampai kat Simpang, tuan-tuan tidur saja, tertekan ke Sungai Besi, insya-Allah sampai. Tak sampai Sungai Besi, sampai ke alam barzah. Dia dua tempat. Dia kata semalam gerak tolak gelap. Dah 2-3 hari gelap ni, faham dalam kubur apa yang terang. Sampai ke alam barzah tuan-tuan. Teknologi manusia belum tentu lengkap. Ada masa dia buat hal juga, handphone pun hang. Apa tak lagi nak arahkan kereta duk gerak sendiri. Sudah tuan-tuan. Buat dia tekan minyak, brake rosak, tak terbenung. Tak terbenung tuan-tuan dalam kereta. Astagfirullahaladzim, insya-Allah muncul habis tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan, makanya janganlah terlalu nak berangan-angan benda yang kadang-kadang kita tak mampu nak dapat. Itu ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia tuan-tuan? Wa gharratkumul amaniyu. Ni Allah Ta'ala kata apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dia ni suka sangat, apa nama tu, menunda-nunda dalam nak buat kebaikan. Terlalu sangat nak menunda. Aduh, dah masuk isyak, tak apalah, sekarang lah aku bangun 4 pagi, aku sekali dengan qiyamul lail. Ada orang buat macam tu, betul tak? Menunda-nunda. Pukul 12 Meninggal ke 12. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, orang yang telah mati, dia minta dengan Allah supaya dihidupkan semula sebab nak buat baik. Sebab apa? Dunia ni dia menunda-nunda untuk kebaikan. Duit ada dalam poket, tabung derma lalu dia buat tidur. Hari Jumaat duit penuh, baru gaji, kan baru dapat 100. Itu pun tak boleh cash out, masalah juga tuan-tuan. Saya tebur lah 2 hari lepas, 2 hari lepas. Malam bawa anak pergi tea live, minum tea live, konon je lah pergi tea live. Tak boleh tepuk tuan-tuan, bayar duit sendiri. Bayar tak apalah, bayar duit sendiri kena dekat 50. Tak apa, pergi makan sate kajang. Makan sate kajang tuan-tuan, boleh. Dia boleh guna duit redeem 100, boleh. Redeem tuan-tuan tahu berapa sate kajang? 100 genap. Cerah masa depan, hilang, tak rasa apa tuan-tuan. Saya kata takkan genap 100. Dia kata betul cik, memang cik makan genap 100. Tu dia tak rasa sate tuan-tuan, duit 100. Dapat duit Alhamdulillah, dapat duit Alhamdulillah. Jadi menunda-nunda buat kebaikan. Tong derma lalu dia buat tidur, duit ada, dia tak nak sedekah. Aduh, hujung minggu ni nak pergi rumah mak lah, nak ziarah mak bapak. Sampai hujung minggu, bini kata, alah abang, pergi rumah mak minggu depan lah. Minggu ni kita pergilah jalan-jalan dulu. Bila lagi? Minggu depan dah cuti alang. Belum sampai minggu depan, mak dia meninggal. Tak mak dia meninggal, dia meninggal tuan-tuan. Tak sempat. Sebab apa? Menunda-nunda nak buat benda baik. Sebab itu tuan-tuan, terlintas saja nak buat benda baik, segerakanlah. Tu ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang menunda-nunda tentang kebaikan, itulah ciri dan perangai orang munafik. Pasal apa kita menunda ni tuan-tuan? Ada satu penyakit. Kata Tauban, satu hari dia datang jumpa Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Ahmad.
Sauban ni, dia satu orang datang jumpa Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, wahai Sauban, satu hari nanti Nabi kata dekat dia, akan kamu dikerumungi dalam kalangan orang kafir dan orang sesat. Nabi kata satu masa nanti orang Islam dia akan dikelilingi oleh orang kafir dan orang sesat. Dia kerumun, kata Nabi, seperti mereka kita yang sedang lapar, dia meratah satu pinggan yang ada makanan, diratah oleh ramai orang. Nabi berikan gambaran orang Islam ketika itu seperti itu, diratah oleh orang kafir, diratah oleh orang sesat, dikerumungi oleh orang sesat. Kata Thauban, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang Islam qalil, orang Islam tu sedikit ya Rasulullah? Nabi kata tidak, bahkan ketika itu bal antum kathir, bahkan ketika itu kamu ni ramai, tetapi kamu ni umpama. Kamu ni siapa? Orang-orang Islam. Ketika itu Nabi kata, kamu ni umpama sampah-sampah yang dibawa oleh air hujan yang tidak ada manfaat. Pasal apa jadi keadaan macam tu? Kerana Nabi kata ketika itu Allah Ta'ala telah mencabut ketakutan orang kafir. Dia tak takut langsung dengan orang Islam. Dan ketika itu orang Islam telah berada dalam satu penyakit. Nama penyakit itu ialah penyakit wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia wahan? Man wahan ya Rasulullah? Siapa dia wahan? Man wahan ya Rasulullah? Apa dia penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi. Dia ni orang Islam hari ni, dan Nabi kata dia terlalu cintakan dunia dan terlalu takutkan tentang kematian. Ui, penyakit tu ada tuan-tuan. Weh, bukan kata tuan-tuan yang bercakap ni pun kadang-kadang kita berkira dengan harta. Betul tak tuan-tuan? Bukan kata tuan-tuan, saya kata diri saya. Kira tuan-tuan. Oh, handphone pun tukar-tukar tidak tahu. Nak yang latest, yang modern, betul tak? Terlalu cintakan pemodenan dunia, tapi lupa nak top up amal ibadah. Ni yang nak bertemu dengan Allah ni, kita tak tahu bila ni. Sibuk, rumah tiap tahun renovate, tiap tahun kita boleh cat, tapi amalan kita tak cat pun di dalam kehidupan kita. Ini orang yang cintakan dunia, tak boleh pandang orang lebih. Tengok jiran sebelah beli kereta baru pun salah, renovate dapur pun salah. Bangla tu tengah bertukang, dia boleh panggil bangla tu, tanya berapa kos. Berapa kamu buat rumah tu? Tak tahulah, nanti saya tak tahu. Itu token punya hal, saya tak. Pergilah tanya, nak tahulah berapa dia buat. Tak tahu juga. Pasal apa? Tak boleh tengok orang lebih. Sebab itu tuan-tuan, Islam diajar kita satu konsep syukur. Syukur ni apa? Syukur ni hargai apa yang kita ada. Syukur ni bukan kita nak lebih, tetapi syukur itu ialah kita hargai apa yang kita ada. Itulah syukur. Alhamdulillah, rumahku tak besar pun okey je, Alhamdulillah, tak ada masalah apa pun. Orang lain ada kereta, aku ada kereta. Orang lain ada motor, aku ada motor. Orang lain ada laki, aku ada laki. Cuma jangan banding laki orang dengan laki kita, kan? Tengok kat luar rumah, tengok laki orang duk basuh motor tak pakai baju, badan berpetak-petak. Dia masuk dalam rumah, dia tengok badan lelaki dia sepetak pun tak ada. Bulat dia tengok. Sial itulah lelaki kita agak. Betul tak? Tengok jiran sebelah, ya Allah, dia punya jambang bulu tebal sampai ke pukul lari, daripada sekpol sampai ke pukul lari bulu saja. Dia tengok lelaki dia dalam rumah, dia tengok selai bulu pun tak ada. Dia tanya lelaki dia, abang ni cacing ke apa? Ibu-ibu kalau nak kahwin, suami berbulu kahwin dengan orang hutan, depan belakang berbulu, tuan-tuan. Syukur, syukur bukanlah lebih, tapi syukur ni hargai apa yang kita ada. Itulah makna syukur. Penyakit wahan itulah penyakit orang kafir. Hari ni orang kafir, dia nakkan dunia, dia nakkan mewah, dia nakkan harta. Itulah penyakit Yahudi hari ni. Dia rata habis, tanah orang jadi hak dia, rumah orang jadi hak dia, bini orang jadi bini dia. Itulah perangai mereka orang Yahudi hari ni. Nampak tuan-tuan?
Tuan-tuan dah buat ceramah Palestin ada orang Palestin datang kempen sokong Palestin. Tuan-tuan sokong Palestin, sokong Israel. Sebab tuan-tuan sokong Palestin Tulah makcik tak makan dah, McD dah tak ada dah, start tutup dah. Ada seorang hamba Allah duduk saya, Ustaz, KFC McD tak ada dah, sambil sokong. Pokok ni sah, cuma McD tu tak makan. Lah. Macam-macam tuan-tuan. Saya yang alert pasal benda ni pun isteri saya. Kita kadang-kadang McD KFC dalam kepala otak kita, tapi coklat kan kadang-kadang susah tuan-tuan. Susah. Saya nak beli biskut, nanti dulu bini saya kata cek dulu. Oh, Israel, sudah tak makan dah. Saya kata apa yang aku boleh makan? Tak ada apa. Ni sekarang punya tuan-tuan. Tapi biarlah kita susah sikit tak dapat makan hari ni sebagai tanda kita solidariti kita bersama dengan Palestin hari ini. Tuan-tuan, buat apa kita nak kesian? Yelah, kadang-kadang kita kesian lah, orang kita kena berhenti kerja McD. Tuan-tuan tahu tak, aset McD Malaysia, mereka ada aset berharga 3 bilion duit cash aset. Logik tak? Kalau orang tak masuk McD sebulan, nak dibuangnya pekerja tu, tak logik. Kuang-kuang orang tu dia tak bekerja 10 tahun pun, 3 bilion tu boleh menampung 15,000 pekerja di Malaysia tau. So sebagai alasan mereka nak mensimpati menggunakan orang Islam hari ni. Cuba tuan tengok. Sihat tuan-tuan Tapi tuan-tuan tengok orang di Gaza hebat. Saya 2000 berapa dulu saya pergi Palestin tuan-tuan. Saya sebenarnya cerita hebatnya anak-anak Palestin. Jiwa dia sebab apa hebat? Jiwanya Quran. Ingat tak ada 2 minggu lepas ada seorang budak ni meninggal yang kena bom dengan Israel. Budak perempuan umur belasan tahun, 11 ke 10 tahun saya tak silap, sambil dia peluk dia punya buku nota. Tuan-tuan tahu lah, dia mati sambil dia peluk buku nota. Punya buku nota tu dia tulis dosa-dosa kesalahan saya hari ni. Bila wartawan tu buka, apa dosa yang dia buat? Saya dosa yang dia buat hari ni apa? Terlupa nak istighfar 100 kali. Dosa, dia kata dosa. Hebat tuan-tuan. Dosa saya buat hari ni, saya tak dapat istighfar 100 kali. Saya tak dapat selawat 1000 kali. Dahsyat tuan-tuan. Tu anak Palestin. Saya pergi kat Palestin tuan-tuan, budak main bola, baca surah Ar-Rahman tau. Sepak bola. Daripada seorang Bismillahirrahmanirrahim, dia sepak bola. Ar-Rahman, kawan dia pasing. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Tu budak-budak di sana, jiwa mereka kuat dengan Quran. Sekarang Israel pula dia nak cari terowong Hamas sekarang. Dia buat apa? Dia pump air laut nak penuhkan air dalam terowong. Tak kegila ke tuan-tuan? Tapi Hamas kata silakan. Kata Israel, kami dah jumpa dah 100 terowong bawah tanah Hamas. Abu Ubaidah kata silalah masuk, kami ada 1,500 lorong. Sudah tak termenung Israel sekarang. Ni nampak tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, aset Israel sekarang dah hancur berapa? Hampir 500. Tapi dia tak umumkan. Amerika dah hantar bantuan hampir 200 kapal senjata. 200 kapal. Yaman dah tembak 2 biji kapal. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Hamas kenapa mereka serang tahun ini? Pasal apa mereka serang? Tahun depan 2020 4 genap 100 tahun selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah yang diasaskan oleh Sultan Ertugrul, yang kerajaan ini terbina 625 tahun pada tahun 1299 dan kerajaan ini jatuh pada 1924. Nabi kata setiap 100 tahun akan lahir golongan mujaddid, kelompok yang akan memartabatkan Islam semula, mengangkat Islam semula selepas 100 tahun selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Tuan-tuan, 1924 tambah 100, tahun depan bulan 3 genap 100 tahun. Sebab itu Hamas menyerang tahun ini. Jadi tuan-tuan, walaupun kita duduk Malaysia, kita duduk bersama-sama dengan mereka. Apa tuan-tuan boleh buat dekat sini? Doa.
Solat hajat pun lari. Nak berjuang apa? Habis solat isyak, imam kata okey, kita solat hajat untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita, ya, saudara-saudara kita di Palestin. Separuh hilang, tengok tuan-tuan. Duk popah kuih Melaka, nyok-nyok, biar dia solat dulu, nyok-nyok dulu makan. Solat hajat pun lari, tuan-tuan. Ni kita ni nak support apa? Bantulah apa yang boleh. Tak boleh bantu, mereka kuat disebabkan ekonomi mereka kuat. Kita nak lumpuhkan mereka, kita lumpuhkan ekonomi mereka. Caranya bagaimana? Yang tuan-tuan buat hari inilah. Yang tuan-tuan buat hari ini, itu sekecil-kecil jihad yang boleh kita laksanakan di sini. Tuan-tuan jangan isi borang pula nak jadi tentera Hamas. Itulah makcik teringin lah nak jadi tentera Al-Qassam. Duduklah makcik, duduk di rumah lah. Al-Qassam ni ayah, syarat dia solat berjemaah tak tinggal. Yang kedua, wajib hafal Quran. Inna ataina pun tak jumpa penghujung. Doa kunut, bantai doa makan non. Tentang Al-Qassam no. Sampai kat sebadan, Abu Ubaidah kata, cuba baca doa kunut. Allahumma dina fi man hadain wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Dia kata baliklah pada temu balik katanya. Tak payahlah kita duk perang kat sana. Kita berjihad dekat sini sajalah. Kita berjihad. Satu hari tu, jihad ni banyak. Satu hari tuan-tuan, ada sahabat Nabi, Nabi open untuk siapa nak berjihad. Jihad, tulislah nama seseorang. Ada satu orang sahabat, Nabi padam nama dia, padam. Dia tanya, ya Rasulullah, pasal apa padam nama aku? Aku nak berjihad. Nabi kata, kamu ada mak bapak? Ada. Kamu balik rumah, berbakti dengan mak bapak kamu tu pun dah dapat jihad di sisi Allah. Oh, jihad ni banyak benda. Kalau kita tak nak jihad dekat sana, kita jaga mak ayah kita duduk di sini sebaiknya. Meninggal kita dalam keadaan kita menjaga mak ayah, tuan-tuan telah dapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa dia tuan-tuan? Hilangkan penyakit wahan, cintakan dunia. Siapa yang tak seronok dapat duit? Betul tak? Oh, sebab apa ada ruang lagi tuan-tuan? Sebab yang tak datang, cuba tuan-tuan promote. Cik Razak promote camp, mulai esok lepas solat maghrib di surau kita bagi seorang 100. Penuh. Oh, parking sampai ke sekolah tuan-tuan. Ini bagi 100. Cuba tuan-tuan buat 100. Sebab duit, betul tak? Orang sakit dia tak nak buah, dia nak duit. Nak makan apa tuan-tuan? Ada orang kata, Ustaz saya kalau boleh, Ustaz saya kalau pencen ni boleh dapat 2 juta, Alhamdulillah. Oh, saya nak makan apa saya makan nanti Ustaz lepas pencen. Lepas pencen doktor suruh makan biskut dengan susu. Macam-macam penyakit. Betul tak? Cik jangan makan buah durian tak boleh, manis-manis tak boleh. Lah duit 2 juta nak buat apa dalam bank tu? Beli susu dengan roti abseng tu je lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ada duit ni, kita jangan terlalu cintakan dunia sangat. Berilah, bantulah orang, bantulah orang. Baik, yang kedua ialah takutkan mati. Itulah penyakit orang Islam hari ni, takut mati. Tanya saya, tuan-tuan tanya saya, Ustaz takut mati tak? Jawapan saya takut juga. Betul tak? Siapa tak takut? Oh, ada ustaz di USIM, ingat tak? Berapa bulan lepas tu, Universiti Sains Islam kan tengah ceramah meninggal. Alhamdulillah tuan-tuan, meninggal tengah ceramah tu. Dahsyat. Meninggal, ada orang meninggal tengah semayang. Meninggal tengah semayang, subhanallah. Sujud, kawan tolak, meninggal. Ada orang meninggal tengah semayang, lepas tu hidup balik. Tertidur lama. Yang mulai tu sujud. Tolak-tolak tengok berserok, hidup katanya. Ingat meninggal lah. Ingat dapat syahid dah. Ada orang meninggal hidup balik tengah semayang tuan-tuan. Orang sakit ni tuan, mana ada selera makan. Dan wayar duk masuk ke hidung, masuk ke telinga, keluar ke dada, celak ke leher pula. Duk bercakap pula guna leher. Cara robot bercakap. Musangking boleh ni. Mana mahu musangking? Lagi? Temikan. Cakap tak boleh. Tentu itu orang sakit, tentu jangan bawa makanan. Memang dia tak makan, nama pun sakit.
Nasi ayam boleh, susu, buah bagi. Ni 300 tak berbatal. 300 berbatal. Buah tu bagi kat orang. Bagilah duit orang-orang sakit ni bagi ke duit ke dia. Yang penting hatinya gembira, tapi bukan cintakan dunia. Mati ni takut tu tak, siapa tak takut mati. Tetapi kita takut mati sebab apa? Sebab kita tak ada persiapan yang banyak di hadapan Allah. Takut mati ketika itu. Pasal Imam Ghazali kata, aku ni tak takut mati, aku takut yang persiapan aku sebelum mati ni. Mati malam ni, berapa ayat Quran kita nak bawa dengan Allah malam ni? Betul tak? Mati malam ni, berapa banyak hadis yang kita hafal? Aduh, takut tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya, meninggal dah kamu, dia ni ayat Quran kamu hidup 60 tahun, berapa banyak kamu hafal? Alhamdulillah adalah ya Allah, sikit lah. Baca kun fayakun. Itu je ke kun fayakun? Itu je kun fayakun. Hadis apa? Hadis hafal lah. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Itu je lah pendek tu. Tuan-tuan, berapa banyak kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kadang-kadang Piramli tu dia buat filem tu betul lah. Ingat tak cerita Piramli Bujang Lapuk yang dia minta maaf dalam rumah, maafkan kami, nenek, maafkan kami. Pasal apa? Pasal dia nak mengherdik orang-orang Melayu Islam yang tak reti baca Quran. Dia buat dalam bentuk lawak. Dia ambil daripada Quran tu. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayat mahjura tu, orang tak reti baca Quran, yang tak mendalami Quran, kata Ibnu Katsir, yang tidak belajar Quran, yang tak nak belajar Quran, yang tidak mendalami Quran. Piramli ambil benda tu, dia nak kenakan, dia nak bagi sedar orang kita yang tak reti baca Quran, dia buat dalam bentuk lawak. Tu yang 3 orang baca surat tu. Pertama sekali siapa baca surat? Aziz. Sebab dia nampak surat. Betul tak? Al-Kisah Taib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Taib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan unta katanya. Tu ada orang nampak macam dia baca Quran ni tuan-tuan, yang jenis sambut tu syok. Sebab dia pun tak tahu. Al-Kisah Taib yang sambung tu. Ada orang bila qori baca Allah, dia tukar sambung. Cuba tanya dia apa yang qori baca, dia pun tak tahu. Allah yang penting sedap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia duduk pula sebelah Allah. Itu tak masuk lagi. Yang syok orang sedap. Wala taradaka yaghu. Dia duduk sebelah Allah. Cuba tanya dia, apa benda Allah? Entah, yang penting sedap katanya. Itu sama geng-geng Taib. Tu yang men-Taib kan tu. Lala Sudin pula baca bunyi Arab. Wal fadang fasiru ta'adudil pokok kayui panas utariko. Kon lah siap. Nampak baca Arab tu kan? Wal korma nak buka puasui kehabitanul ladhi. Sedap siap baris tu. Ku pandangi kiri kanui wal saqi baqi, tumpuk-tumpuk. Termenung tuan-tuan. Lala Ramli pun apa dah tumpuk-tumpuk. Dia kata buah kurma bulan puasa dah habis dah. Ada orang dia pun tak kenal yang tu Quran. Dia anggap tulisan Jawi semua Quran. Dan ada orang dia tak kenal yang tu ayat Quran. Dia bawa kereta pergi Melaka Sentral sampai dekat traffic light ni. Kat pertama traffic light sampai van jenazah parking sebelah traffic light. Anak dia tengok, abah van apa ni abah? Kan tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah dia tengok, oh ni lah van madrasah tahfiz. Amboi, dia tak tahu yang tu ayat Quran tuan. Asal tulis Jawi je van tahfiz. Ni lah van madrasah budak-budak tahfiz ni. Anak dia kata, kenapa ada lampu kuning abah kat atas van tu? Ni model baru, yang model lama mana ada katanya. Ni jenis tak tahu ada. Tu namanya Sudin buat lawak macam tu. Ramli baca tak bunyi langsung.
kejap depan, kejap belakang, kejap terbalik kan. Kata Ramli, dia tulis long hand, aku baca short hand sampai tak bunyi langsung. Ada orang bila baca Yasin malam Jumaat, dia tak reti baca tapi dia nak baca, baguslah. Dia pegang buku Yasin. Orang baca dia ikut, padahal dia tak reti baca pun. Dia pegang bilik, macam reti. Orang silap, dia pun silap. Duduk sebelah dia, Yasin terbalik. Handal lu baca Yasin terbalik, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, dia nak juga belajar. Syukur, walaupun dia dah berumur, tetapi dia masih lagi nak menguasai bacaan. Alhamdulillah. Patut Piramli watak yang keempat. Ada orang tua duduk tepi pantai dengan Cikgu Murni. Oh, dah tua-tua pun gatal. Siapa nama dia tu? Haji Bakil. Kan dia makan kan? Jemputlah makan Tuan Haji, kuih ini saya yang bikin. Saya belum lapar. Kalau orang ini bertemu dengan orang ini, maknanya Cikgu Murni akan bernikah dengan orang kaya. Sudah tuan-tuan, gatal. Jadi tuan-tuan, ikutlah watak-watak yang sesuai. Jadi kita ni ikut watak-watak yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Wahan, penyakit cintakan dunia. Yang kedua ialah takutkan kematian. Jadi kehidupan kita sementara, dunia itu perlu, tapi bukan untuk kita cintai. Kita kena lalui dunia itu. Rempah ratus kehidupan dunia, ambillah untuk merasai nikmat. Tetapi ingat, kita rasainya mesti di akhirat nanti. Kita ada nikmat dunia, kita berikan pada jalan Allah, dengan niat kita akan rasai di akhirat nanti. Itulah dunia sementara. Akhirat kita ialah akhirat yang selama-lamanya. Baik, pukul berapa? Oh, 9.50. 8.50 ya? 8.50. Lama dah, sejam lebih dah. Patut tuan-tuan pandang saya semacam. Ustaz ni tak berhenti, aku dah lapar ni, dia kata. Baik tuan-tuan, kita nak berhenti dah. Jangan risau tuan-tuan. Jadi kita belajarlah. Malam ini ada beberapa perkara, walaupun tak banyak, tapi insya-Allah mudah-mudahan ada mau'izah peringatan kita bersama pada malam ini. Untuk sama-sama kita duduk sebentar. Dan daripada tak ada buat apa kat rumah kan, kita duduk main datang kuliah, dapatlah kita belajar 3 perkara, ciri-ciri perangai orang-orang munafik yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Cik Razak menghubungi saya, ingatkan saya. Alhamdulillah, saya ingat anda lupa dah. Jadi Alhamdulillah, saya pun fikir, lama betul saya tak datang. 2 tahun dah tuan-tuan saya tak datang. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa di lain masa dan ketika nanti. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan hati saya. Saya ucapkan ribu terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih Encik Razak atas undangan jemputan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.